ada pelajar yang terlibat tapi dia tak ada masalah. Dia kata dia duduk rumah kakak dia. So dia kata nak belajar tu tak ada masalah. Kalau dia tak ada masalah, kamu pun lagi tak ada masalah kot saya rasa. Okay. Okay, so tanpa kita buang masa so tak ramai hari ni, 29 pelajar je. Okay, kejap kelas Okay kelas, so disebabkan saya marking awak punya test hari tu, saya dapati boleh katakan masing-masing jawapan sama. Sebab dia tengok daripada buku kan, dia salin balik. Okay, so situasi macam ni susah kalau awak kena audit memang akan ada problem lah nanti. Okay, sebab tu untuk final test ni kena secara fizikal. Maksudnya kena datang ke Dewan Kuliah di K3 nanti. Okay, dan buat duduki ujian lah, final ujian tu. Ni final test. Sebab kalau tidak nanti sama juga saya markah semua sama. Dan jawapan semua sama. Sebabnya dia salin dia nota kan. So nanti problem nanti kan kata saya tak pantau ke, saya tak naklah straight sangat. Okay, nak pelajar semua on video daripada mula sampai habis sebab ialah saya mau faham. Kadang-kadang internet slow, data lost connection, putus-putus, nanti kan nak kena buka lagi Google Meet kan. Dan juga nanti data habis, data internet habis, nanti kelas esoknya macam mana pula kan. Saya tak naklah macam tu. So bila saya biarkan, saya rasa macam ramai kot yang tengok nota salin balik. Walaupun tak meniru sebab notanya sama kan. So dia salin balik. So bila salin balik, jawapan semua sama. Kebanyakan jawapan sama. Markah pun lebih kurang sama je. Okay, so untuk audit, problem nanti. Memang problem. Okay, macam mana jawapan semua sama ni? Markah semua sama. Kan? So tak pantau ke kan? Nak pantau macam mana secara online kan? Okay, so sebab tu untuk final test kena secara semuka. Maksudnya kena datang lah Datang dan duduk key test final test tu. Dan tak adalah nota-nota kat sebelah ke, salin balik ke, tengok ke, tak ada. Okay. Okay, kalau ada pelajar daripada Sarawak ke, Sabah ke, kata macam jauh ke, dia kena on lah Google Meet. Google Meet maksudnya dia bukannya tengok muka dia saja, tapi video tu kena jauh sikit. Nampak dia tengah menulis semua tu. Okay, dan nampak apa yang dia tengah buat. Okay, kalau kamu kamera tu fokus pada muka saja, kita tak nampak tangan kamu tengah pegang nota lain ke, buku lain ke dekat tangan kan. Sebab ini memang kena pantau lah. Sebab ni pun melibatkan final test ni, melibatkan persentage ataupun peratusan yang agak tinggi, 40% kan. Dan saya tak nak nanti perkara yang sama macam test 1 hari tu ada problem jawapan semua belajar sama, markah semua sama. Nanti kalau audit saya yang kena. Kan, tak ada pun nanti kan kamu semua kena ulang kursus balik. Sebab kata ada peniruan ke, cara apa tu, penilaian tu tak betul ke. Saya pun tak nak. Kamu ada masalah, saya pun ada masalah nanti. Okay. So memang kena ni lah sebab ini teori kan. Kalau calculation tu mungkin lah jawapan tu lain-lain. Dan tak sama macam dalam buku. Dalam kerja tu. Sebab ni teori. So teori dia jawapan tu je lah kan. Susah lah kan. Saya nak pantau pun susah kan. Okay. Cuma pengecualian hanya untuk pelajar yang jauh saja. Itu pun kena maklum kat saya. Dan dia kena on video. Video tu kena full muka dia dan juga dengan tangan dia tulis nota tu. Tulis jawapan. Okay. Dan untuk final test nanti 26 Januari
So setakat ni kamu check tak ada masalah tak ada bertindih dengan mana-mana time kan. Kalau tak ada masalah saya rasa insyaAllah okey lah tu. Okay, dan untuk final test nanti bawa kertas masing-masing skrip jawapan. Kertas masing-masing lah sebab tak disediakan sebabnya saya just ada kertas soalan saja. Itu pun saya print sendiri. Okay, itu je yang ada. Kertas jawapan bawa sendiri, bawa lah lebih sikit senang nak buat kan. Dan juga nanti stapler lah, bawa lah stapler nak combinekan semua satu set kan. Okay. Itu hanya untuk pelajar yang jauh saja, Sabah Sarawak yang kena naik flight tu. Yang lain tu setakat dekat-dekat, tak kisahlah Kelantan ke mana ke, itu bolehlah kot turun ke International Pago ni. Okay, dari segi asrama mungkin boleh sewa kot dulu dengan kos kediaman. Tak kisahlah sewalah berapa hari ke, tanya minta kebenaran. Biasanya tak ada masalah tu semua tu. Okay. Okay, so kelas berkenaan dengan final test ni ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita pergi kita punya kuliah chapter 8. Tiada doktor. Tak ada Alhamdulillah So kalau jauh tu kenalah datang awal sikit ke buat permohonan untuk polis kediaman kalau nak stay. Buat permohonan dulu tanya dulu booking dulu orang kata jangan terus datang. Dia datang tiba-tiba dia kata tak ada tempat duduk, tak ada tempat tinggal lah, masalah pula nanti. Okay. Okay. So saya bukannya tak banyak bagi kalau syarat online, cuma problemnya kat situlah macam saya cakap tadi. Jawapan sama, markah sama. Nanti susah nanti. Kalau audit check nanti kenapa jadi macam ni? Tak pantau ke apa kan? Nanti satu kelas nanti kena ulang khusus. Tak pasal-pasal kan? Dengan saya juga kena nanti. So kita tak nak ada masalah macam ni lah. Kalau kamu punya test ni bukan nak calculation, saya okey lagi. Sebab ni teori kan, sebiji soalan tu dalam nota je salin balik. Okay. Dan dia mungkin lebih adil lah so tak niru kan, tak tengok nota kan sebab online memanglah saya pun tak nak lah kamu on video je lama-lama kan. Tak pula final test ni dalam 3 jam macam tu data base lah tiba-tiba kan, saya pun tak boleh nak salahkan ataupun marah kan. Saya pun faham sebab itulah kita buat cara fizikal. Harap pelajar semua faham lah situasi ni saya bukan nak susahkan awak tapi keadaannya perlu macam tu. Dan juga test ni cara teori kan. Calculation tak ada masalah. Kalau calculation saya okey je sebab dia bukannya jawapan tu dalam nota sebiji. Sebab soalan tu sebiji jawapan dalam nota. Okay. Tak apa. Kita start kita punya kuliah hari ni. Okay, saya ada share dekat WhatsApp group. Okay. So kita tengok bahagian okay, IM 2701 chapter 2 ni. Okay, ini daripada nota luar lah Saya rasa okay, so kita boleh lah kita tengok. Okay, so share slide ni. Okay, yang ni soal planning and creating websites. Okay, so bila kita nak create website kita nak buat something kita kena plan dulu. Kalau tidak nanti penat je awal buat, nanti edit balik. Dan kita boleh creating. Masa creating tu kita kenalah tentukan alat, bahan, apa semua, content. Dari segi design kita kena tentukan. Okay. Okay, ni kat sini yang kita nak highlight kat sini adalah dia punya design, development process dan juga website evolution. So design dia, development dia, proses dia kita kena tentukan. Dan juga contoh kalau dah siap dan kita kena buat penilaian. Sama ada dia sesuai ke tak, cukup tak maklumat dia. Okay. Dari segi nak tengok senang baca ke tak, mudah faham ke tidak. Itulah kita akan tengok nanti. Okay, this one ni adalah design and development process. Okay.
Kat sini kita ada 6 step. Okay, so 6 steps for design and development process. Okay, first, information gathering. Information gathering tu kita bagilah information untuk pengguna. So nak klik bahagian mana. Okay, dan juga kita ada bagi kata-kata aluan. Sometimes tu macam tu. Selamat datang ke contohnya. Jom kita belajar bersama ke. Okay. Next, second, planning. Perancangan perlu ada. Okay, kita plan apa nak buat, apa content perlu ada. Then design dia kita perlu plan dia punya dari segi colour, backgrounds, music ke contohnya, design dia. Okay, next yang keempat, development. Development ni kita dah ada design, kita dah ada planning dan kita dah start buat. Kita start letak konten-konten dalam website tu. Okay, ni kalau dah siap, dah siap buat, dan yang kelima, testing. Kita test dulu, kita baca sama ada konten ni ada typo ke tak, ada salah perkataan ke kan. Dan dia punya dari segi testing, dari segi dia punya function, button dia. Contoh kalau macam ada button-button tu kan, macam ada menu-menu semua tu, kita try klik macam mana dia function ke tak, dia pergi tak ke screen yang kita nak tu. Okay, dan dia delivery kan. Delivery tu dia punya function lah. Okay, next 6, maintenance. Maintenance ni contohnya macam kita kena update selalu. Okay, mungkin information yang kita bagi tu outdated. Ada maklumat yang baru, ada information yang baru. So kita kena update. Okay, so maintenance lah, update. Information, planning, design, development, testing and delivery. Dan next yang last, maintenance. Maintenance, okay. Okay, next. Ini fasa yang pertama, information gathering. So information gathering ni apa yang kita perlu ada? Apa purpose dia? Apa tujuan dia? Kita kena tahu apa tujuan untuk website ni. Okay, sama ada kita nak bagi information ke, ataupun kita nak promote satu servis ke, ataupun kita nak jual barang ke, ataupun jual produk. Kita kena tahu tujuan dia. Kalau tujuan dia bagi information, okay, dan kita kenalah dapatkan maklumat berkenaan information. Okay, ataupun servis, mungkin kita kena bagi tahu servis apa yang kita akan provide untuk customer. Okay, kalau kita sell a product, contoh kita akan kenalah bagi tahu gambar bahan tu ke kan, ataupun harga dia, spek-spek barang tu. Macam kamu buat poster sebelum ni kan, berkenaan komputer kan. Itu pun macam tu lah dia punya kriteria dia. Okay. Okay, next one, goal. Ini goal ni macam tujuan jugalah. Okay. Macam dia punya target lah, target. Okay. Okay, so what do you hope after you complete the building this website? So apa kita punya target? Okay, mungkin target kita supaya kita nak share information ke? Ataupun kita nak make money, kita jual barang, kita promote service kan, kita nak dapat ke customers. So apa kita punya goal? Okay. Okay, next. Ini pun still dalam fasa pertama, okay, information gathering. So first kita punya target audience. So audience kita ni jenis apa? Okay. Apa kita punya audience? So kita deal dengan siapa? Okay, sama ada dia orang kanak-kanak ke, kita nak bagi information untuk kanak-kanak, mungkin dia punya design lain sikit lah. Mungkin colourful sikit, ada kartun kalau dia dari segi kita nak deal dengan audience yang jenis yang nak beli rumah ke, kita kenalah adalah dia punya kriteria dia, kita nak kena design, kita nak tahu dia punya interest. So berapa dia punya age, umur dia dalam lingkuran kanak-kanak ke kan, pertengahan ke, orang dewasa ke kan, ataupun remaja, dia ada dia punya target. Okay, kalau remaja mungkin target dia handphone lah dia suka kan biasanya. Dia memang suka collection handphone lah, yang latest. So kita tahulah. Mungkin dia lebih suka dari segi gambar, kualiti gambar. So biasa kan orang muda suka letak gambar, selfie semua ni kan. Okay. Dan kita kenalah design, style bersesuaian dengan target kita punya audience. Okay, kalau audience tu orang muda mungkin background music dia kena rancak sikit kan. Kalau slow dia tak suka tengok kan, sebab tu kan. Kalau kanak-kanak mungkin background music dia kenalah macam apa tu,
Disney punya muzik kan, kartun-kartun punya muzik tu kan, baru dia suka kan color dia pink kan, color-color yang ceria bergantung pada audience Okay, next dari content pula. Okay, so ni pun sama kita kena tahulah information kita punya audience cari. Kalau target kamu berkenaan kanak-kanak, mungkin dia cari bahan jenis apa, bahan bacaannya macam mana tak naklah label tinggi sangat biasa budak-budak kanak-kanak dia mungkin nak minta apa tu, konten ataupun target dia tu buku yang jenis yang rendah lah, tak rendah belajar ABC ke kan, belajar 1, 2, 3 ke belajar cara mengira kan. Okay, itu pun dia punya konten lah ataupun target audience ataupun servis ataupun produk ataupun online ordering bergantung jugalah target kalau kita nak jual barang mungkin barang-barang daripada tak kisahlah barang-barang apa, mungkin Shopee online punya barang so kita kenalah tunjuk gambar kan harga dan juga spek barang tu sendiri tinggi dia ke panjang dia kan, berat barang tu, berapa kuantiti barang tu dalam satu scene itu semua orang nak tahu kan ataupun limit barang tu contohnya tu kerusi so maksimum berapa orang ataupun berapa berat dia boleh tampung. Itu pun kita perlu so konten-konten benda ataupun maklumat macam ni kita kena nyatakan information kita perlu tahu. Okay, next, ini fasa yang kedua pula. Planning ni kita nak kena rancang lah dalam website tu apa yang perlu ada. Okay, sama ada kita nak ini penting lah supaya kita boleh bayar time so tak payahlah buang masa nanti nak kena edit lagi kan leceh lah nanti. Okay, site map sudah belum. Okay, dan kita kena planning dia punya content tu konsisten dari segi colour dari segi muzik. Kalau muzik tu rancak contoh macam rancak so next page tu kena rancak juga, jangan tiba-tiba rancak tiba slow macam tak kena kan. Okay, dan navigation system tu dari segi navigation system tu macam button-button klik tu so contoh klik macam ni so kena function lah dia kena dan juga senang digunakan contoh kita nak kita dah biasa bila kata nak close je mesti pangkah dia kat atas macam ni kan kenalah betul, janganlah pangkah dia tiba-tiba dekat bawah ni ke dekat tepi kat tengah ke kan so benda tu kena kita ambil kena titik berat juga planning kita kena rancang dari segi navigation system letak dekat mana, button menu dekat mana, button close kat mana, button submit dekat mana contohnya kan satu website tu kan. Okay, next. Okay, contoh kat sini. Ini contoh macam kita planning. Kita just sketch dulu apa konten nak perlu ada. Contoh macam ni adalah home. Home ni bahasanya adalah main menu. Main menu ni adalah menu utama. Menu utama untuk satu web page. Okay. Mungkin first then dia ada tulis about. Contohnya this one berkenaan syllabus kan. Mungkin dia akan beritahulah syllabus ni berkenaan apa sinopsis dia. Okay, apa konten dia. Okay. Then dia mungkin akan tulis kontak kat sini. Contoh siapa dia punya pensyarah, email dia, address dia ke, nak kontak macam mana, nombor telefon ke kan. Okay. Then contoh kat sini dia ada buat macam satu dia jual buku. Okay. Mungkin dia akan beritahu lah buku ni punya sinopsis ke kan. Cara nak beli macam mana, harganya berapa, gambar ataupun konten dia punya kata table of content buku tu dia akan nyatakan. Yang paling tidak biasanya table of content tu dia akan menyatakan lah supaya orang tahu, audience tahu apa konten dalam buku ni, berapa muka surat dia semua. Okay. Dan sini mungkin apply ataupun mungkin submit untuk contohnya macam customer ataupun audience yang berminat nak beli buku ni boleh apply kat sini contohnya. Dia akan mungkin isi form ke, cara payment ke dekat dalam ni kan. Payment secara online. Okay.
Okay, ini untuk donate. Donate tu macam derma lah. Ni jarang lah letak sebenarnya. Okay, kalau nak letak boleh juga. Dan juga ada explore other website punya link. Email ke WhatsApp ke, contoh nak share kan. Macam YouTube kan ada kan, kalau nak share boleh pergi ke mana-mana kan. Jadi kita tengok YouTube. So YouTube pun saya rasa ada dia punya website. Nak share kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay macam ni. Dia ada share kan ke mana-mana. Ke WhatsApp, Facebook, Twitter. Ini pun dia punya macam dia punya kata ikon lah. Ataupun button. Ni navigation system dia. Button. Button contoh dia boleh letak kat sini untuk explore, untuk share kan, share kepada mana-mana keluar. Okay, ini pun planning. Contohnya kita buat dia punya flowchart. Ini flowchart ni susun atur dia. Navigation system dia. Contohnya first ni homepage. Homepage ni dia ada button lagi. First macam ni product punya button. Okay, ni service punya button. Ni about, ni resources, ni contact us. Then daripada button ataupun next page dia punya menu ni ada lagi dia punya screen. Contoh kat sini ada 3 screen ke kan. Ini dia punya flow lah. Flow chart dia. So bila kita nak plan kita buat macam ni. Okay. So kalau first homepage. Homepage dia tu ada button-button. So kalau kita pergi button produk ni dia akan ada lagi 3 button. 3 button ni boleh pergi 3 screen lagi. Ini kita ada punya flowchart. Okay. So untuk planning phase ni so designer ataupun kita sini boleh tahulah apa kita teknologi ataupun apa elements untuk kita implemented untuk kita ni kita letakkan dalam kita punya web page. Okay, elemen contohnya interaktif kena ada lah. Mungkin kita letak music ke. Okay. E-commerce ni macam contoh kita nak jual barang adalah klik untuk macam payment, untuk ke online banking, kena ada. Ataupun ada flash sikit. Flash tu macam animasi lah. Okay. Okay, next third phase ni adalah designs. Okay. So design kat sini kita kena tahulah target audience. Okay, apa-apa pun target audience yang penting kita kena tahu. Okay, dan kita kena tahu kita nak letak ataupun incorporate dengan elemen yang macam mana. Dari segi logo ke kan, color ke, music backgrounds ke, ini pun design lah. Dari segi teks tu punya size ke, untuk title besar sikit contohnya. Untuk content mungkin kecil sikit. Okay, benda-benda ni pun kita kena ambil tahulah supaya senang audience tu bila baca menarik, dia rasa tak sakit mata. Okay, then senang tengok. Okay, next ini pun sama juga kita kena tahu dia punya prototype, prototype design yang kita nak buat. Prototype tu macam dia punya kata catur alih lah. Okay, next yang keempat ni development. Development ni kita dah letak ataupun kita dah design dia punya prototype semua ataupun dia punya flowchart. Then kita ikutlah yang kita dah lakar kan, content planning semua tu. Then kita letakkan, kita createkan dalam website. Kita put, kita letak dalam website. Berdasarkan prototype ataupun elemen yang kita dah design tadi. Okay, next one developments. Okay,
So development ni sama macam saya cakap tadi lah ni. Bila dah develop then kita dah ataupun content tu kita dah templatekan dalam website tu. Okay. Then kita dah boleh kita letakkan navigation, structure dia, flowchart dia. Okay. Dan boleh dikatakan dia dah siap. Semua dah letak konten-konten dalam tu. Okay. Next baru kita nak tengok contoh macam ni, dia letak dah button ke kan, navigation dia ke, flow dia, produk contohnya kan, then text dia ke, logo ke, okay. Konten dalam ni. Ini dia dah kira development lah, maksudnya dia dah siap. Siap tapi belum betul-betul publish lagi. Ni dia belum terbitkan lagi. Dia dah siap. Okay, so bila dah siap ni development ni, dia bangunkan. Ini macam tadi yang sama je lah. Then okay, next baru testing. Okay. Okay, kalau nak testing pun boleh juga. So maksud dia check sikit, dia view. Contohnya dia view susunato dia, letak kat home sini okey ke tidak kan. Okay. Ni dari segi warna, dari segi design, dari segi text, size dia, boleh juga check. Dari segi susunan, typo semua, text. So biasanya kalau title ni size dia besar sikit. Content kat sini dia dah tak adalah besar macam ni, kecil sikit. Biasa macam ni lah. Design lebih kurang. Okay, then dia bolehlah start guna coding untuk web page. Sama ada HTML ataupun CSS, PHP, banyaklah jenis-jenis lain yang dia boleh guna. Okay. Dan dia tahulah programming punya coding untuk web development, untuk website punya development. Okay, next. Ini fasa yang kelima. Fasa yang kelima ni dia start testing dan juga delivery. Delivery tu macam publish lah. Okay. Testing and publish lah. So testing dia mungkin test dari segi menu ataupun button-button menu tu function ke tidak, navigation dia, dari segi typo, text dia kan, dan senang baca ke tidak kan. Okay. Dari segi kalau dan juga antara muka screen tu okey ke tidak, semua tu dia check lah, script dia, scripting, dan juga dia view lah web page ataupun web browsers antara screen. Okay, biasa dia pakai FTP, kata File Transfer Protocol program, okay, untuk upload website file to server. Dia upload file, dia testing, then dia run, sama ada function ke tidak kan, dan juga setup dia punya accounts, websites upload to the server. Okay. Okay, next yang last ni soalnya adalah yang ke fasa yang ke-6, maintenance. Maintenance ni lebih pada update lah. Okay. Okay. Mungkin dia update dia punya design. Contoh macam barang pun. Kadang-kadang dia packaging dia update juga, dia maintenance. Dia tak ada buat macam design dia sama je daripada dulu sampai sekarang. Contoh macam Dynamo. Design dia dulu lain, sekarang lain. Okay. Dynamo cuci baju tu kan. Okay, tu cara dia maintenance lah. Supaya orang nampak ada tarikan. Nampak baru sikit kan. Dia tak adalah nampak orang kata ID yang lama sama je daripada dulu sampai sekarang kan. Itu maintenance juga ada update. Walaupun tak salah, tapi dia nak nampak satu orang kata corak ataupun design yang lebih segar, yang lebih baru. Kadang-kadang customer ni macam tu.
dia nampak sama je kan, tak menarik. Kadang-kadang packaging je pun. Okay. Ni dia tukar colour ke, corak ke, botol dia ke, dia punya design. Ini pun maintenance juga. Ini tu kalau produk, kalau website pun sama, kena tukar. Mungkin maintenance dari segi music background ke, dia tukar, ubah sikit. Corak ke, colour ke, ataupun information yang baru dia letak lagi. New content ni. Okay, yang ni contohnya kalau dah siap dia akan evaluate lah, evaluation untuk penilaian website tu. Okay, inilah kriteria yang kita biasanya untuk nak nilai website tu. Okay, so first dari segi dia purpose, daripada segi tujuan dia okey ke tidak, authorities tu dari segi pengarangnya, okay, objektifnya, Brightness ni macam dari segi kesesuaian dia. Okay, currency dari segi ketepatan, responsibilities, dari segi ketanggungjawabkan. Then next, clarities ni dari segi jelas, terang. Okay, accessibilities ni dari segi dia boleh access function button function tu ataupun navigation system tu the function well functions. Inilah kriteria dia. Okay, kita pergi next. Okay, so dari segi purpose. So kita kena tahulah. So kalau boleh menjawab dia punya website evolution ni, maksudnya kita dah pass lah untuk bangunkan web design, web development. So kita kena tahu apa tujuan kita nak create ataupun nak development web page ataupun websites. Okay. Okay, dan juga apa URL ataupun web address about the producer of the websites. Apa purpose dia? Apa tujuan dia? Okay. Okay. So authorities. So siapa dia punya author dia? Siapa organisation dia? Okay. Okay, atau macam kata contact us kan. Itu kita kena letak lah supaya orang boleh contact kita, orang boleh reach kita ataupun dekati kita ataupun nak tahu apa-apa maklumat kan. Ataupun organisation punya list. Okay, so activities ni macam dia punya goal lah. Apa dia punya target, apa audience dia, dan apa information detail yang kita boleh letak kat sini. Okay. Okay, next ni adalah dari segi dia punya kesesuaian, dia punya relevance. Okay. So contohnya konten kita, konten web page kita atau website kita, sama ada dia sesuai tak untuk audience, target audience. Ikutlah target audience kita, umur berapa, jenis macam mana, pelajar ke kan, sektor kerja dia yang macam mana, sama ada dia sesuai ke tak. Okay. Dan juga reading level. Contoh kalau itu kanak-kanak kita punya audience, so teks ni tak boleh banyak sangat. Tahap pembacaan dia tu kurang dia kanak-kanak kan, dan juga teks tulisan perkataan tu biasanya kena besar sikit sebab dia kanak-kanak, dia tak biasa baca. Kalau orang dan dewasa mungkin tak apalah, kita bolehlah letak teks reading content tu banyak ataupun banyak teks lah. Itu saya cakap tadi, kesesuaian dari segi umur yang kita kena bertitik beratkan. Dan juga dari segi ketepatan konten kita. Contoh kita bagi information something, kita kena check sama ada betul ke tak konten tu. Okay, ada complete ke tak, janganlah sampai orang kata tak lengkap. Okay. Dan konten kita relevan tak dengan topik yang kita nak highlight.
Janganlah kamu cakap pasal benda lain, ni kamu cerita pasal benda lain dalam konten tu. Tak sesuai. Kita tengoklah dari segi relevan ke tidak. Dari segi kesesuaian. Okay. Okay, this one currency ni lebih pada ketepatan lah. Information tu update tak? Kalau information tu information lama, okay, contoh awak cakap pasal komputer. Awak cakap komputer yang jenis besar lebar tu. Kita dah tak pakai dah, benda tu dah outdated. Sekarang kita pakai komputer yang jenis apa tu? Notebooks notebooks yang portables yang boleh gerak, yang senang angkat, yang mobile mobile laptop kan. Kita kena something yang update lah. Dan juga ambil bahan-bahan yang baru. Contoh memanglah HP punya laptop tapi HP model lama. Sekarang kita nak tengok model yang baru. Huawei contohnya jam tangan band tu kan. Kita tengok yang sekarang ni ada latest. Kalau nak compare boleh lah, tapi cuma just nyatakanlah this one tahun bila punya tu. Okay. So kalau untuk date ni dari segi tarikh ni, information was created dengan the last updated. Memanglah ada beza. Ini created tu mungkin daripada tahun bila, tahun lepas. Updated tu mungkin tahun yang terkini hari ni contohnya. Ada beza kan information tu. Mungkin ada bahan yang baru, alat yang baru kan. So kenalah update. Kita nak tengok yang baru kan. Kita tak, jarang lah tengok yang benda yang lama-lama. Yang lama-lama ni biasanya letak kat museum je kan. Okay. Kejap kelas. Okay, this one responsibility. Responsibilities ni ketanggungjawab kita. Okay. So dari segi konten, okay, kalau kita ambil orang kata ambil konten daripada luar, okay, contoh muzik ke, kita kena bagi kredit kat dia. Kalau information ni daripada sumber luar, kena bagi kredit supaya kita tak nak dianggap sebagai ciplak bahan orang ataupun konten orang. Okay. Kalau ada reference, kita listkan. Contohnya maklumat ni kita ambil daripada mana, references list dia tu apa. Kena nyatakan lah. Okay. Okay, dan juga ketanggungjawab juga kita kena bagi tahu diri kita author ni. Ataupun kita nak contact us, tentulah ada list contact us. Contact author. Siapa penulis dia, pengarang dia siapa, nama apa, macam mana nak email kat dia ataupun nombor telefon dia ke. Okay. Contact author. Okay, kena ada. Supaya so kita kena beranilah kalau kita bagi bahan yang tak elok ke apa, mungkin adalah nanti kan kena ban ke mana. So ketanggungjawab ni penting lah. Okay. Okay, this one security dari segi terang, so tak ada kesalahan tata bahasa ke, spelling ke, typo ke kan, tak ada mistake, kita kena check dari segi mistake ni. Okay, dan juga web page ni ada organize tak, maksudnya susunan atur dia sesuai ke tidak, information dia clear, terang. Okay. Okay, dan juga teks dia, saya cakap saya ulang banyak kali pasal teks ni, sama dia senang baca ke tidak, perkataan dia susun, maksudnya kemas, kemas, ada dia punya grafik ni, ataupun konten ni sesuai ke tidak, atau kalau ada music background tu, kita kena check juga sesuai ke tidak untuk audience, tingkat umur. Okay. So ada segi iklan advertisement biasanya iklan ni akan jadi gangguan lah. Kadang-kadang kita kena check juga, dan kita kena remove. Kadang-kadang benda ni iklan ni
dia macam scam juga. Tiba-tiba je ada. Kita kena check sama ada gangguan tak dia awak punya page. So kena delete lah. Kena selalu pantau lah web page tu. Okay, ini accessibility. So boleh access tak? Mudah tak access? Okay, so bila kita buka tu dari segi loading dia. Sama ada dia quickly loading tak. Kalau loading lambat sangat pun problem juga. So kadang-kadang kalau audience kalau dia buka loading lama sangat dia dah malas nak buka, dia off je terus. Okay. Okay, yang ni move around site easily ni macam kita punya button tu. Function tak? Kalau kita tekan satu button tu, dia boleh access ke screen yang kita nak tak? Okay. Okay, itu je lah yang kita perlu tahu. Dari segi website planning, konten dia apa yang perlu ada, then dah siap tu kita kena nilai balik website kita sesuai ke tidak, publish dia, then kita maintain kan, kita update anything. Okay. So untuk topik ni ada apa-apa nak tanya tak? Kelas? Dan ni kita just pergi general lah tak betul-betul buat web page lah. Kan nak buat boleh juga dekat blogger ke apa. Okay. Design development process, website evolution. So topik ni ada masalah tak? Ada apa yang tak clear tak kelas? Ini senang je kan? Diam je. Okey kan? Okey, alhamdulillah. Kalau okey saya pergi next lah Okey. Okey, ini pula. Ini dia lebih pada macam mana dia punya web design, good designs. Okey. Sama je sebenarnya lebih kurang. Tengok ini. Ini web design So nanti kita akan belajar fundamentals of web design, macam mana design je. Dia macam mana nak menghasilkan good designs. Ini website evolution ni macam kita dah belajar tadi lah. Okay, then the process of web designs. Okay, ini way design works. Influences of designs. Accessibility issue. Okay, maintenance ataupun improvement ataupun updated websites. Okay, then resources. Okay. Okay, kita tengok ni fundamentals of web designs. Okay, macam jaga tadi. Apa purpose of web designs ni? Kita kena tahu tujuan, matlamat, target kita. Okay, sama macam slide tadi je sebenarnya, just ulang balik. Okay, next influences of web designs. Dan kita kena tahu dia punya objektif. Dia punya budget, sama ada budget dari segi time, masa, duit ke, cost kan. Then dari segi dia punya amounts of elements, elemen multimedia lah. Kita kena tahu juga. Sama ada kita pakai teks ke, kan, video ke kan, animation ke kan, music ke, grafik ke kan. So types of elements ni kita kena tentukan. Okay, dan kita kena tahu dia punya target audience. Ini mempengaruhi jugalah. Okay, dan juga content, information content, resources content. Okay. Okay, contoh kat sini. Ini dia punya web page. Okay.
So dari segi web page yang penting content kita nak tengok. Selain daripada button navigation system ni, dari segi design, design macam colour ke kan, text ke kan. Content pun penting juga. Okay. Tapi konten penting, tapi kalau konten saja tak ada dia punya design, tak ada grafik, tak ada multimedia elements pun tak menarik. Tak menarik nanti. So bolehlah letak muzik sikit ke, video ke dekat sini kan. Letaklah apa-apa. So barulah menarik kan. So dari segi teks dia, design dia, size dia, senang baca ke tidak, itu pun penting juga. Itu termasuk dalam good design lah. Okay. So yang penting good design kat sini understandable. So mudah faham. Dia interesting, menarik. Okay. Easy to use, senang digunakan, senang klik. Button dia kita senang nampak kan. Senang capai. Okay, uniform looks and feel. Uniform looks ni maksudnya dia sekata. Dia constant je. Tak adalah kata teks ni besar, teks ni kecil kan. Tak cantik kita tengok kan, sakit mata. Okay, dan font dia sama je. Kalau janganlah font dia kejap Times Romance lah, kejap jenis italic lah kan. Susah kita nak baca kan. Dia kena constant. Okay. Dan yang penting ni audience ni biasanya dia nak tengok apa yang dia nak. So what you see is what you want. Audience ni nak tengok apa yang dia nak. Apa information yang dia perlukan. Kita kena tahu audience punya target lah. Kemauan dia. What you see is what you want. Ni short form dia. Panjang. What you see is what you want. Audience dia perlukan apa. Dia nak something yang dia boleh control. Something information yang dia perlukan. Information that they need. Kesesuaian dengan jiwa dia, yang dia interest, yang dia rasa menarik. Ataupun yang memudahkan dia. So bila nak access tak adalah loading lambat sangat ke kan. Apa yang dia nak, apa yang dia perlukan. Audience punya kemauan. Okay, dari segi good design ni, this one dia tak kata berdasarkan tak bersertanya kena right. Tapi yang penting apa yang audience suka, apa yang audience nak. Kesesuaian audience. Okay, so one is like website evolutions. Okay, information kenalah betul. Elements multimedia tu tepat. Content dia tu memudahkan, tak adalah sufferkan audience kan, tengok pening ke apa kan. Okay, dan content dengan teknologi tu integrated. Maksudnya kesesuaian lah content tu. Content tu berkenaan information. Mungkin teks sesuai. Content tu nak tunjuk demo ataupun macam mana kaedah cara. Mungkin yang sesuai kita pakai teknologi jenis video. Contohnya nak masak-masak kan. Mungkin dia sesuai pakai video. Dia boleh nampak masakan tu dah masak aku contoh kan. Ikut kesesuaian lah content dengan teknologi tu. Kita nak integrated kan. Okay, next. Okay, next general method untuk design, for designs. So planning, testing, publishing. Ini kita perlulah tahu. Sama macam fasa yang tadi kan, design development fasa tadi. Okay, kena ikutlah turutan tu. Baru senang kita nak pantau, nak check kan, nak betulkan ya. Tidak nanti kita jadi belonggok banyak.
Okey. Okey, dari segi konten ya. Contoh konten. Ini kita kenalah update. Ni kita kena maintenance kan dia. Okey. Updated design, updated design dengan teknik. Okey. Contoh kalau ada arrow macam link tu broken, maksudnya link tu bila kita tekan dia tak pergi kepada screen yang kita nak. Itu kena betulkan balik. Ya. Kita kena update dia punya dari segi navigation system kan, button semua tu. Okey. Ini saya cakap benda sama je sebab dia okey. Kena update dan juga maintain lah yang penting. Websites, okay, ikutlah bergantunglah sama kita nak pakai very small websites ke, short lifespan ke kan, ataupun very specific purpose ke, kita pakai single survey ke, single class ke, this one ni bergantunglah pada design kita nak buat, kita nak guna dia punya proses. Okay, yang penting tak ada masalah, efektif, okay, sustainable, navigation tu easy to navigate, button the function lah, navigation dia okay. Ini benda yang sama tadi. Ini yang saya cakap tadi tu. Biasanya kita pakai HTML lah untuk design. PDF ni pun boleh juga sebagai dia punya bahan-bahan dan juga elemen-elemen multimedia. Kita attachkan sekali. Ini dari segi dia punya design lah. Browser ni kita biasa pakai IE lah, Internet Explorer. Ataupun operating system pakai Windows XP. Okay, so connection speed. Sama ada pakai modem untuk internet, ataupun internet using broadband. Dia soalnya dari segi screen, maksudnya dalam size ni lah 1024 kali 768 pixel. Dari segi color, background color semua tu, background color dengan text screen, text color, kesesuaian untuk kita mudah baca teks benda ni pun kena titik berat, banyaklah benda okay. Okay, dan juga dari segi design dia provide information ke kan, dan dia bagi ketepatan maklumat, dari segi dia punya organisation ke, banyaklah benda dan juga dari segi grammar kita kena betulkan teks typo semua, okay, dan juga content tu jelas, information tu jelas, lengkap yang ni saya cakap benda yang sama je tadi je. Ini budget yang kita perlu concern, concern dari segi time ke, kewangan money budget, dari segi sumber tenaga untuk maintaining, untuk create usability, kebolehgunaan.
Maksudnya ini visual item. Okay, contohnya visual item ni soalan dia cakap pasal nama orang. Okay, so kalau kita tengok dari segi teks, macam susah nak tahu kan yang Susan James ni yang mana, Alicia Johnson ni siapa. Okay, kalau kita compare, kita letak macam ni, organisation ni kita letak gambar orang, nama dia. Kan? I think yang ni kalau visual item ni lebih senang kita tengok kan, lebih cantik berbanding teks saja. Ini pun dari segi kesesuaian multimedia elements yang kita nak integrate kan dalam kita punya information ataupun dalam kita punya content. Contoh kalau dari segi organisation lebih mudah kita letak lah grafik macam ni atau image ni muka orang ni. Okay, dan kita buat susun atom macam ni. Kita tahulah contohnya presiden dia adalah dalam organisation dia paling tinggi. Okay, bandingkan macam ni kan, memanglah dia letak ini first presiden dan next dia punya hierarchy dia kan adalah organisations. Tapi lebih mudah pakai macam ni. Pakai flowchart dia, pakai ada grafik, gambar. Okay, orang senang tengok kan, dan lebih menarik lah. Okey, ini yang mempengaruhi lah dari segi kemudahan kita untuk baca. Ini yang saya dah highlight banyak kali. Bila kita nak tengok tu, okay, untuk baca, yang penting banyaklah benda pengaruhi. Contohnya biasanya kalau kita punya size. Okay. Dari segi komputer monitor punya display. Ini dari segi color. Okay. Benda-benda ni mempengaruhi. Okay. So biasanya kita perlulah guna teks tu kontras dengan background. Tidak nanti kalau macam tu macam ni background hitam. Okay, teks ni warna putih. Okay, senanglah baca kan. Kalau teksnya background warna hitam, teksnya warna gelap juga. Contohnya coklat. Ni agak gelap kan, coklat. So then teksnya kita susah nak nampak. Okay. Okay, dan sebaiknya kita banyak guna white space. Kita guna size yang larger. Font dia besar, senang baca. Okay. Dan biasanya kita letak navigation button ni dekat upper left, dekat bahagian atas, button-button. Okay, so senang kita nak capai. Okay, jangan letak tengah-tengah. Kadang orang tak perasan pun sebab dah text dah tengah-tengah tu kan. So dari segi susunan lah button ni, butang-butang ni. Okay, dan jangan bergantung pada color saja untuk kita nak bezakan elements on the web page. Dan juga avoid guna busy graphic. Busy graphic tu macam grafik yang sangat complicated lah. Biasa grafik yang simple-simple je kita letak. Okay. Dan noise, dari segi muzik pun kita kena tentukan muzik janganlah terlampau kuat, agak mengganggu. Audience tu nak baca, dia nak dengar, dia pening. Kadang-kadang tu muzik tu pun slow sikit kan, bergantunglah. Ni user pengguna punya memori. Okay, so gunalah different colours. So different colours ni memudahkan audience untuk ingat. So navigation ni pun janganlah terlalu orang kata ikut urutan sangat, biar ada button. So bila ada button, ikutlah ke kemahuan audience tu. Okay, mungkin dia nak tengok bahagian chapter 1 saja, contohnya chapter 2 saja. Okay, janganlah chapter 1 tu ikut flow sangat. Bila tekan chapter 1, information je tak boleh pergi ke bahagian lain dah. So buat macam dia punya ada apa tu? Orang kata kita buat satu-satu topik-topik. Kalau
Contohnya nota, semua je kan. Dia ada flow dia je. Ikut je sampai habis. Dia tak boleh nak jump ke konten yang dia perlukan. Jangan paksa lah contohnya. Now for visitors to remember how to navigate user sites. Okay. This one ni time. Time tu main peranan ni. Biasanya manusia dalam tempoh 10 minit je. Dia punya apa tu? Attention. Kalau buku video pun dalam tempoh 5 minit. Kalau sampai 30 minit tu dia dah lost interest. Okay. Okay, ini dari segi to look cool, to draw attention, to maintain attention. Okay, ini yang kita perlu lah selalu. Enhance information, okay, information ataupun educate. Content dia lah okay. Ini simple lah benda-benda macam ni. Yang ni kita tak tengok sangat lah. Ini saya dah cakap ni tadi lah simple and clear navigation. Ini dari segi reading. Prover. Check typo. Okay. Dan apa lagi? Kemudian dapatkan feedback. Contoh kita dah buat, kita testing lah bagi orang check. Check contohnya check dia punya website design. Siapa yang mahir dalam design punya website, kita minta dia tengok sama ada kesesuaian kita punya ataupun website dia evolution. Kita minta dia evaluate. Kita minta dia buat penilaian. Mungkin kalau contoh dia soalan berkenaan dengan konten, kita ambil lah subject matter expert. Contoh dia soalan berkenaan matematik contohnya. Kita ambil lah orang yang memang bidang matematik untuk check. Dari segi konten tu tepat kan, information tu betul, sumber dia ke, kita kenalah. Okay. Ada segi untuk contohnya this one dalam perkataan English contohnya, kita minta lah orang yang TESOL ke English ke untuk check kita punya typo ke kan, dari segi tata bahasanya. Ini evolution lah penilaian. Ini maintenance. Okay, kita kenalah set a maintenance schedule for the website. So maintenance dari segi information, updating, dia punya designs, dia punya navigation system, button tu Okay. Inilah resources untuk website. Bolehlah baca website style macam mana. Okay. Ada content lah website design. Ni ada buku kat sini. Ni nak maklumat lebih lengkap ataupun lebih lanjut, bolehlah access kat sini. Bolehlah cari buku dekat sini. Macam mana nak web design kan. Kita belajar ni hanyalah asas, tak betul-betul masuk dalam, tak betul-betul nak creating coding semua tu. Kita just tahulah apa information, apa design proses, macam mana good designs untuk web page. Itu saja, simple je. Tahap pun diploma kan, saya pun tak letak banyak lah. Okay. So dari segi slide ini, ada anything tak nak discuss ke? Atau anything yang kurang jelas ke? Okay, this one sama je macam tadi. Cuma ni lebih lengkap lah dia punya ni.
Okay. So kelas ada apa nak tanya tak? Tak ada, kita pergi next. Ni pun hampir habis. Macam ada doktor? Tak ada, okay. Nanti I nak tunjuk satu benda macam. Mana tadi? Ini rasa dah terangkan hari tu kan? Computer security dengan privacy. Ini kita perlu tahulah okay, security. Computer sabotage. Hardware loss ke, hardware damage ke, kena backup komputer. Okey, yang setahu saya lah kan, macam dulu ada juga kes orang hilang laptop. Hilang apa tu? Hilang mobile phone. Tapi dia buka dia punya location tu, dia dia boleh access. Dia tahu dia punya phone dekat mana. Tapi dia kena share dia punya location tu dengan phone kawan baik dia lah, ataupun yang sawan yang dia percaya. So dia boleh access. So bila access dia boleh tahulah phone dekat mana. Lagi phone tu hidup. Kalau phone tu dia matikan, mungkin tak boleh access. Okay, atau setengah tu dia letakkan chip dalam dia punya phone ataupun laptop. Itu boleh macam tracking dia punya GPS system lah. Itu pun antara kaedah untuk safety lah safety security punya sistem untuk supaya komputer tu tak kena curi, tak hilang, tak lost. Okay, so saya nak tanya untuk final test 26 nanti, ada ke pelajar yang tak boleh datang secara fizikal? Kalau tak ada, kena bagi tahu saya lah. Kalau mungkin jauh ke dia, dekat Sabah Sarawak ke contohnya kan, nak kena naik flight ke, dia kena Google Meet lah. Dia kena on Google Meet. Dan video tu kena full. Jangan nampak muka je. Dekat meja tu tak nampak dia tengah buat apa. Tak boleh macam tu. Dan dia tak boleh salin nota ataupun tengok nota. Dia tak adil lah. Pelajar yang datang secara fizikal. Okay. Ikutkan dia kena turun padang tu. Okay. Tapi disebabkan masalah kewangan tiket flight mahal ke apa kan. Contohnya kan. Saya bagi pertimbangan lagi lah. Okay, hardware damage. Contoh macam phone. Kamu charge battery phone. Okay. Jangan sambil charge sambil on ataupun guna phone. Phone tu akan panas. Okay. Bila dia panas, bateri boleh rosak lah. Okay, sistem dalam phone tu pun boleh rosak lah. Boleh panas kan. Boleh terbakar ke kan, boleh burn. Okay, dan juga phone pun kena servis juga. Servis cuci, bukan cuci basuh air tu. Mungkin kadang-kadang phone tu ada dust, ada habuk. Contohnya kan. Itu pun kena bersihkan. Kedai phone ataupun laptop dia tahulah cara bersih semua tu. Jangan pula kamu pergi ambil air ke siram ke apa kan. Dia ada cara bersih dia. Phone tak boleh charge, overcharge. Contohnya dia dah 99%. Bila 99% tu pun dah boleh off dah, tak payah charge dah.
Kalau dia lebih daripada 100 phone boleh rosak. Sebab over voltage dalam phone, over power, over watt. Bateri tu lebih sangat pun boleh rosak. Okey. Okay, dan yang penting lagi satu, kalau phone tu dah panas tu, janganlah access lagi. Bagilah phone tu rehat. Contoh awak main game phone kan, dah dekat 5 jam main game sampai phone tu panas. 3 jam ke contohnya dah panas. So off lah handphone tu sekejap, kasi dia rehat. Kita manusia pun kalau bekerja je terus kan, tak rehat pun boleh penat kan. Macam tu lah juga phone, boleh rosak nanti. Okay. Dan juga kalau laptop ni biasanya kalau dia dah penuh macam tu macam ni kan, kita biasanya kita kena off lah bateri dia. Tidak pun boleh rosak. Sebab dia over voltage. Okay, think tu je kot. Ini mudah je lah, nanti awak boleh baca. Okay, inilah dari segi kata untuk kita nak elakkan hardware kita daripada loss, hilang. Dia ada macam alat kunci macam ni, logbook lock. Okay, ataupun yang macam ni. Biasanya kalau letak dekat library kan, kadang kita pakai komputer kan, kena pakai kunci macam ni supaya tak hilang. Sebab bila kita biarkan pergi toilet ke contohnya, sekejap je hilang. Kita pun tak perasan kan. Okay, ini pula dari segi phone punya macam casing kan, supaya dia tak rosak. Casing. Kita pakailah casing ni untuk protect kita punya phone daripada rosak, bercala ke. Pakai yang macam kat luar ni, pakai screen protection kan, supaya screen kita tak cala. Okay, kalau cala ni dia dah scratch, susah lah, dia dah tak cantik nanti. Okay, dan kita boleh juga pakai macam password. Contoh nak buka phone kan, ada yang pakai password, itu pun antara security juga, supaya handphone tak hilang. Data kita orang tak tengok, orang tak curi kan. Information dalam phone ni pun orang kata terjagalah, lebih secure lah. Letak password, setengah tu letak yang design corak-corak tu kan, ada yang letak yang apa tu, ada detect pakai muka manusia tu. Itu pun antara security lah. Ni yang saya cakap ni, pakai tracking. Tracking untuk elakkan device hilang ataupun data tu dicuri. Ataupun mobile device management software. Boleh guna ni. Boleh install lah dalam phone. Elakkan phone daripada hilang kecurian ke kan. Ini kita pakai apa tu, casing tu yang saya cakap tadi. Kita letak pakai casing ni supaya dia kalau jatuh tak pecah lah tepi ni. Okay, dia elakkanlah jatuh, tapi kalau terjatuh dia pakai yang jenis getah kan, supaya dari segi fizikal tu tak ada pecah, tak retak Biasanya pakai jenis getah, ataupun saya pakai jenis full ni, tutup semua supaya ada protection lah, tak rosak. Screen protection, casing. Ini tak ada apa sangat lah. Ni sampai dah kotor ni. Basuh macam ni je pakai. Kalaupun jatuh ataupun kotor, basuh,
Tapi eloknya pergi kedai lah, minta dia cuci basuh cara dia. Kalau kamu terkena air contohnya tak boleh terus buka, bagi dia kering betul-betul. Musim-musim banjir ni kan, mana tahulah laptop ke handphone ni jatuh dalam air kan. So bagi dia kering dulu, jangan buka lagi. Kalau kamu buka dia boleh short lah circuit dalam apa litar-litar dalam motherboard semua tu. Bagi dia kering vacuumkan dia ke kan. Then pergi kedai hantar dulu. Pergi kedai check dulu, bersihkan betul-betul. Then baru buka. Jangan terus buka. Dia memang rosak. Ataupun cabut dia punya bateri. Okay, biasanya backup ni penting lah untuk biasanya kalau macam kita buat apa tu assignment ni kan, kita save backup. Backup biasanya kalau yang bagus kita backup dekat drive ataupun dalam cloud system, awang-awangan. Contoh macam Google Drive kita save dalam tu. Ataupun Dropbox ke kan, kita save dalam tu. So senang. Dia lebih backup lah dalam sistem. So bila nak buka tu tak ada masalah, dekat mana-mana kita boleh buka. Okay, kalau hard disk ni pun boleh juga. Cuma kalau hard disk pun jatuh ke kat mana-mana kan, susah lah kan. So senang backup dekat cara online system online backup yang terbaik lah. Ini kalau ada segi nak protect kita punya komputer ke apa ataupun handphone ke, kita install security software, antivirus ke kan, dan juga kita kena backup regularly lah, dan juga kita update lah sistem supaya antivirus ataupun security software tu function well lah. Yes, install je. Ni dari segi kata penipuan lah dari segi duit contohnya, duit kita dia ada dia punya security system juga. Kadang-kadang duit tu macam bila kita tengok dia macam ada boleh nampak dia punya watermarks itu betul lah punya lah. Ada micro painting. Dia ada security ribbon, security thread. Ini antara bahan-bahan ataupun konten watermark saya cakap tadi. Dia akan letak watermark supaya duit tu adalah sah lah, betul. Color shifting in, ada pakai color shifting in. Ni lah kelima-lima elemen ni lah biasanya untuk duit, untuk orang buat duit kan. Dia tak pakai ink biasa. Kalau buat cetakan biasa tu kita boleh tengok lah, boleh nampak. Kalau tak nampak watermark tu duit tu jenis tipu lah tu. Inilah elemen-elemen dia. Elemen-elemen ni perlu untuk cetakan duit yang asli betul. Okay, yang ni saya tak ada apa sangat pun. Ini spam spam message, spam email, spam penipuan email daripada mana-mana. Ini biasalah ada. Okay, ataupun daripada social network sites punya ni spam. Kita tak tahu kan. Okay, so jangan layan lah. Dan juga spam dekat email tu biasanya dalam tempoh 30 hari dia akan automatic remove ataupun delete lah.
Okay, ni I think benda ni itu je lah kot. Yang lain tu boleh baca sendirilah. Ini cara dia nak apa tu? Okay, nak hapuskan ada mesin untuk yang kisahkan kisahkan kertas. Ini memang betul-betul lah supaya nak destroy data data polisi. Data killer. Sampai CD pun boleh guna untuk kita nak musnahkan storage media. Ni pun security jugalah, ni pakai CCTV kan. Kita rakam dalam rumah ke. Penting jugalah CCTV ni bagi saya. Okay. Jangan pakai yang dummy ni. Yang dummy ada je yang jual dekat mesti DIY yang dummy. Tapi beli pun tak guna. Supaya just untuk orang takut. Cuma kalau CCTV ni yang lecehnya dia kenalah ada internet supaya kita boleh pantau dekat mana-mana. Dan dia kena ada power supply. Tidak dia tak function lah kan. Dia tak on kan. Dan dia kena ada save dia punya memori tu. Supaya kita boleh record. Kalau setakat rakam tapi tak record, tak ada bukti lah nanti kan. Okay. Dia adalah budget juga ni. Mahal jugalah. Dan segi quality image tu pun kena betul-betul lah supaya kita boleh nampak kan image orang tu. Kalau sekadar rakam tapi tak nampak muka pun tak guna kan, tak boleh jadi bukti untuk dari segi keselamatan kan. Ini adalah dia punya akta-akta keselamatan. Ini baca bolehlah tahu akta daripada tahun dulu lagi dah ada. Sampai 70 lagi dia dah ada akta informasi. Malaysia pun ada juga akta informasi. Sebarkan berita palsu. Hukuman dia agak tinggi lah saya tengok. So benda yang tak pasti jangan share lah. Itu je. Okay, I think tu je lah kot untuk dari segi security ni. Dari segi phone, laptop. Security dari segi email. Dari segi CCTV. Okay. Dari segi data kita, data peribadi. Okay. Dari segi database. Kalau nak hapuskan untuk supaya orang lain tak tahu kan. Yang dia pakai alat untuk kisah tu tengah tu bakar je. Cuma bakar tu pencemaran udara lah. Okay. So kelas ada apa tak nak discuss berkenaan dengan computer security ni ataupun phone security dari segi keselamatan sistem ni. Ini pun masuk juga sikit untuk final exam. Final test final exam, final test Okay, senyap je, tak ada Okay. Doktor, untuk final test nanti ada soalan objektif ke? Oh tak ada soalan objektif. Dia essay je. Essay saja. Oh okey doktor, thank you. Satu markah tu essay saja. Dah ada 5 soalan essay. Saya rasa saya share dekat WhatsApp group kan. Ada tulis. Ini daripada bab 4 sampai bab 8. Take note yang tu. 5 soalan berbentuk essay.
Tak ada soalan objektif Kena tulis. Doktor, Ya, saya. untuk setiap soalan tu dia ada soalan kecil-kecil ke? Biasalah. Sama macam test awak itu. 5 soalan tapi dia ada anak-anak dia. Maksudnya satu soalan tu 20 markah. Satu soalan 20 markah kali dengan 5, 100 markah. Jelas? Jelas doktor. Jelas So dia start pukul 9 pagi, kamu nak datang awal sikit boleh lah 8.30 macam tu. 9 pagi start sampai pukul 12 tengah hari. 3 jam. 3 jam tu masa maksimum lah sebenarnya tu. Memang cukup, lebih daripada cukup lah. Doktor, Ya saya. past year question ada tak? Pasti Contoh. question. Tengok dekat apa tu library punya apa tu exam final exam cuba tengok kat situ ada ke tak? Okay. Kan dia ada kan final year punya exam ke. Past year question. Senang je. Apa yang kita belajar itu je yang keluar. Sebab dia soalan dia ikut nota kan. So tu yang kena physical tu. Tak boleh buat secara online. Kalau buat secara online yang lepas tu secara online pun kita tengok markah sama je. Jawapan pun sama je sebab ikut nota kan. Kalau sama sangat tu susah nanti. Audit check nanti markah sama, jawapan sama. Problem nanti. Tak pasal-pasal nanti kan satu kelas ni nanti semua kena ulang khusus. Kan? Risau pula saya. Nasihat saya nanti kena. So senang kita buat macam ni lah secara fizikal. Kita tak tengok nota. Tak tengok nota. Susah pula Kalau saya buat susah pun susah kan. Pun yang penting kita boleh jawab kan. Tak boleh saya pun nak mudahkan kamu tapi dah jadi macam tu kan. Test yang pertama tu macam tu. Okay, so kamu punya apa tu? Projek. Ikutkan 29 Disember kan hantar. Okay. So semua dah settle dah? Ke hampir siap dah? Kelas? Hampir siap dah? Mungkin seminggu je. Belum lagi doktor, dalam proses. Dalam proses. Okay. Boleh tu. Okay, so tak apa. InsyaAllah kita kelas balik tahun depan. Sebab Januari kan? 5 Januari. Okay. So minggu depan, so buatlah dulu. Settlekan dulu. Okay, so dari segi syllabus, ikutkan dah settle lah. So hari ni dah settle 8 kan? Okay, itu je lah yang saya rasa. So nanti kita jumpa balik 5 Januari. Hari Rabu. Rabu. 5 Januari. Okay, so kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp saya balik lah Okay. So yang penting kalau nak balik kursus kediaman buatlah tempahan dengan kursus kediaman. Okay, mungkin nak tinggal 3 hari ke macam mana kan. Tapi kursus kediaman tu banyak kosong. Sebab ramai student tak ada. Memang ada kosong, tak ada masalah. Okay, so Doktor. kelas Untuk yang PBL tu kan, hari tu tak silap tarikh dia 30/31 PBN tu mana? submit. Yang mock tu. 30/31 itulah tu cerita yang saya tahu di hujung-hujung bulan 12 kan. Boleh tak apa.
Sempat kan? Buat kan? Sempat doktor dalam proses. InsyaAllah sempat tu. Kalau tak sempat pun bagi tahu saya lah. Yang perlukan masa ke apa-apa bagi tahu saya balik. Okay? Okay. Kelas, so ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada apa-apa Doktor, ada soalan dekat checkbox. checkbox Tunggu tak cakap. Saya tak perasan benda ni. Oh, suka tulis dalam ni. Apa tu? Projek 2 tu, task tu boleh kalau kumpul saya buat review bertemu pasal cara umum saja. Boleh tambah sikit kot platform yang guna. Kalau secara umum ada tak apa, then tambah sedikit MOOC yang kamu guna tu macam mana pula. Tambah sikit je lah. Supaya nampak lah ada related dengan MOOC yang kamu guna. Okay, tambah sikit. Mungkin MOOC yang pernah kamu guna tu, orang lain pernah buat dia punya syllabus ke, dia apa dia punya dapatan kan. Tambah sikit. Saya tak perasan checkbox dalam chatting ni ada lagi. Saya tak perasan. Okay, so kelas ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada kita Doktor,